Malaysia Airlines yakin dapat kukuhkan kewangan menjelang 2018. Pengemis lampu isyarat raih pendapatan lumayan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mior Abdul Malik Rayani. Dan saya Azawati Zainal Abidin. Bersiaran dengan wajah baru Buletin Utama. Baik, sebelum ke tajuk utama, gara-gara terlupa menghidupkan enjin kereta dan tergesa-gesa atas urusan penting, seorang bayi ditinggalkan sendirian di dalam sebuah kereta yang berkunci. Namun melihat keadaan si kecil itu yang sudah berpeluh akibat kepanasan, orang ramai bertindak memecahkan cermin kereta. Video ini dirakam oleh Tuan Nur Azlim yang berada di tempat kejadian dan menjadi viral di laman Facebook. Kejadian berlaku di hadapan sebuah bank di Seksyen 9 Shah Alam, Selangor sekitar tahun 2010. Menurut Ketua Pegawai Eksekutifnya, Christoph Mueller, ini berdasarkan pelan pemulihan melibatkan 40 projek yang telah dikenapasti sekaligus meletakkan MAS pada kedudukan kukuh akan datang. Sebagai permulaan, identiti MAS akan dikenali sebagai Malaysia Airlines Berhad MAB mulai 1 September ini. Antara strategi utama ialah terus mengekalkan penerbangan domestik dan antarabangsa, di samping mengekalkan kumpulan pesawat sedia ada. Of course, we will have our backbone in the region, but that's not a regional carrier. We will be an international, full-fledged service carrier. We will keep on operating long-haul aircraft, medium-haul aircraft, short-haul aircraft, but also really small turboprops. Very important for us, there is not a single capacity reduction in our domestic network foreseen. So our domestic network remains fully intact, and we have even the plan to increase frequencies in Sabah and in Sarawak. We currently operate sometimes only once a day. That, of course, is not very attractive to the local business community. Bagi tahun ini, fokus utama sedaya upaya menghentikan kerugian syarikat penerbangan. Untuk itu, kapasiti sedia ada akan disemak, antaranya menyingkirkan punca kerugian. Dalam konteks ini, tenaga pekerja akan disusun serta rundingan semula kontrak utama akan dikaji. Dengan raut wajah lemah, berpakaian comot dan berpura-pura sakit, pengemis warga asing berkeliaran di persimpangan lampu isyarat meminta sedekah dengan berselindung di sebalik aktiviti menjual tisu dan ayat Al-Quran. Hasil intipan dua wartawan kami, Taharusdi Muhammad Nazri dan Siti Khadijah Jaafar, kegiatan itu nyata semakin membimbangkan, terutamanya di beberapa kawasan tumpuan di Lembah Kelang. Jika dicongak, untung yang mampu dikaut pengemis mencecah RM9,000 setiap bulan, sekaligus menjadikan Malaysia lubuk rezeki buat mereka. Baik, kalau dapat diperhatikan pada ketika ini, pengemis ini akan menunggu sehingga lampu isyarat merah, dan sebaik sahaja kenderaan mula berhenti, dia akan bergerak dari satu kereta ke kereta yang lain bagi menjual tisu dan juga pen. Dan lazimnya pengemis ini akan menjalankan aktiviti sekitar jam 10 pagi sehingga jam 2 petang, iaitu waktu puncak bagi situasi trafik di sekitar Kota Damansara ini. Laporan Taharusdi Muhammad Nazri untuk TV3. Senario sama juga dikesan di satu lagi lokasi di persimpangan lampu isyarat Bandar Seri Damansara. Pasangan suami isteri yang ditahan di Sabah berhubung kes penemuan mayat kanak-kanak lelaki yang ditanam di lantai dapur sebuah rumah teres, masing-masing direman selama 7 dan 8 hari. Kedua-dua suspek dijangka diterbangkan ke Kuala Lumpur esok untuk siasatan lanjut. Pasangan berkenaan direman di dua mahkamah berasingan di Sabah. Suspek lelaki direman selama 8 hari manakala isterinya 7 hari. Perintah reman dikeluarkan mengikut Seksyen 117 Kanun Acara Jenayah. Siasatan dijalankan mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Inap desa dijadikan makmal dadah dibongkar.
Bermula esok, operasi besar-besaran akan dilancar di seluruh negara bagi memburu peniaga yang tidak bertanggungjawab mengenakan cukai berganda ke atas 557 barangan. Ia ekoran banyak aduan diterima mengenai peniaga menaikkan harga barangan atas alasan pelaksanaan cukai barang dan perkhidmatan GST. Seketika nanti, ketahui laluan utama Rohingya ke Malaysia. Juga tuduhan jalankan perniagaan pinjaman wang tanpa lesen, warga emas mengaku tidak bersalah. Segmen luar negara dimulakan dengan perkembangan kes pemerdagangan manusia di Thailand. Thailand mengeluarkan waran tangkap terhadap penasihat tentera darat yang juga pernah berkhidmat sebagai penasihat kepada Pemerintah Operasi Keselamatan Dalam Negeri ISOC, Major General Manas Kompan. Ia merupakan waran tangkap pertama yang dikeluarkan bagi seorang pegawai tentera bersabit kegiatan rangkaian pemerdagangan manusia. Timbalan Ketua Polis Negara Thailand, Air Ansa Nanon, selepas satu mesyuarat pagi tadi mengarahkan agar tangkapan dibuat segera ke atas semua suspek yang disyaki terlibat dalam pemerdagangan manusia. Sehingga kini 84 waran tangkap dikeluarkan, 51 daripadanya sudah ditahan. Major General Manas pernah menjawat tugas pengarah tentera ke-42 Kem Serna-Ranong, wilayah Songkhla. Mereka mempunyai dua pilihan, sama ada menggunakan jalan laut melintasi Teluk Bengal dan Laut Andaman ataupun jalan darat berjalan kaki dan menaiki kenderaan melalui kawasan berbukit serta hutan. Dari Cox's Bazar Bangladesh dan Rakhine Myanmar, mereka akan dibawa menaiki bot besar yang boleh memuatkan dalam lingkungan 3 hingga 400 orang menuju ke Panga dan Satun sebelum dipindahkan ke dalam kapal atau bot kecil lalu menghala ke Langkawi. Pilihan kedua menuju ke Ranong, Panga, Surat Thani, Nakhon Si Thammarat, Songkhla dan akhirnya Padang Besar. Jumlah jarak perjalanan darat dianggarkan sejauh 700 km. Untuk laporan lanjut, kita bersama wakil kami di selatan Thailand, Tuan Dania Meringin. Besar yang sampai 100 orang ataupun 200 orang dan mereka akan berjalan terus pergi melalui laut yang lebih dalam iaitu pergi ke... Ternyata bukan murah tambang yang dikenakan kepada pendatang Rohingya dan Bangladesh. Berikut adalah bayaran yang dikenakan untuk warga Bangladesh dan etnik Rohingya, perbezaan yang amat ketara. Terdapat orang tengah yang akan menguruskan perjalanan terbabit yang rata-ratanya didalangi oleh orang Bangladesh dan Rohingya sendiri. Pendatang akan dikategorikan kepada 3 kumpulan. Kumpulan pertama, individu yang mempunyai wang mencukupi. Kedua, individu yang tidak mempunyai wang tetapi sihat dan berdaya melakukan kerja untuk membayar semula tambang mereka. Dan terakhir, wanita atau kanak-kanak yang akan dijadikan tebusan untuk mendapatkan wang pampasan daripada ahli keluarga. Jika gagal, mereka akan diseksa dan dibiarkan di kem sehingga mati. Kementerian Pertahanan dedah video serangan udara oleh tentera sasar IS di wilayah Anbar dan Salahuddin. 10 cedera ringan selepas sebuah penyaman udara yang cuba diangkat ke pansapuri di Manhattan terhempas. Sekumpulan aktivis bantah hukuman penjara ke atas 10 individu berhubung kes gempur bala polis di Iskandaria pada tahun 2011. Wanita berusia 92 tahun berjaya menamatkan lariannya dalam satu acara maraton di San Diego. Ratusan peserta berusia antara 8 hingga 19 tahun menyertai festival muzik di air terjun Iguazu, Argentina. Skuad bola jaring negara cipta rekod rakam kemenangan terbesar Sukan C atasi Filipina 112 berbalas 11. Ong Kim Swee waspada kelincahan barisan pemain Vietnam. Kenal pasti 5 pemain lawan yang harus dikunci skuad negara. Sukan bersama saya sebentar lagi. Salam sejahtera.
ke laporan sukan C di Singapura. Esok akan lebih jelas bagaimanakah peluang sebenar buat skuad bola sepak bawah 23 tahun negara untuk meneruskan kemarahan. Vietnam lawan kedua pasukan bimbingan Dato' Ong Kim Swee selepas meniti detik sukar berdepan Timur Leste Sabtu lalu. Kim Swee mengakui Vietnam bukanlah lawan mudah, sebuah pasukan yang memiliki beberapa pemain individu yang berkemahiran tinggi. Kali terakhir Malaysia berdepan Vietnam pada tamasya sukan C di Myanmar pada tahun 2013. Menyaksikan Malaysia menang 2-1 pada saingan kumpulan. Begitupun awal-awal lagi Kim Swee menegaskan rekod lalu bukan lagi menjadi ukuran. Dari Singapura, wartawan Abdullah Sani melaporkan. 10 di mana kita tahu dan pemain bahagian midfield mereka yang bernombor 11 dan 14 ya, dan kedua-dua pemain ini merupakan nadi mereka, termasuk kapten pasukan Vietnam yang bermain di sebelah kiri nombor 3. Pasukan Malaysia kembali berhimpun untuk menentang satu lagi pasukan hebat Vietnam. Apa yang pasti kemenangan perlu diraih oleh pasukan Malaysia untuk meneruskan kemarahan. Abdullah Sani, Singapura, TV3. Laporan itu tadi mengakhiri segmen sukan. Saya Marsila Hassan teruskan bersama Buletin Utama. Assalamualaikum dan salam sukan. Bertemu kembali. Sebuah inap desa di Kesan dijadikan makmal dadah hasil serbuan oleh sepasukan polis di Langgar, Kedah. Ketua Polis Daerah Dato' Zamri Yahya berkata, heroin seberat 28.43 kg yang dianggarkan bernilai RM1 juga dirampas. Serbuan dilakukan oleh sepasukan polis dari bahagian taktikal dan perisikan narkotik Sting. Baik, sekian dulu paparan Buletin Utama. Ikuti kami di Facebook, Twitter dan Instagram Buletin TV3 untuk perkembangan berita dalam talian. Sebelum berpisah, saksikan aksi menarik perlumbaan udara yang berlangsung di Croatia. Salam hormat. Assalamualaikum dan selamat malam.